Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar ijazah sarjana muda Sains Perubatan dan Kesihatan Universiti Terbuka Malaysia pada hari ini akan membentangkan proposal yang bertajuk Masalah Tekanan, Kerisauan dan Kemurungan di kalangan petugas kesihatan di Jabatan Kecemasan Hospital Sultanah Nora Ismail. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Yusri bin Hashim sebagai seorang ketua dan saya Hairul Isma bin Masnin, Muhammad Taufik bin Muhammad Saleh, Muhammad Hairul Isma bin Baharudin. Okey, isi kandungan yang akan kami terangkan pada hari ini adalah mengenai pengenalan, latar belakang kajian, penyataan masalah, objektif, persoalan dan kajian, tinjauan literatur, kajian tempatan, reka bentuk kajian, lokasi sampel, instrumen data, analisis data, bajet dan garis masa serta rujukan. Untuk pengenalan, tekanan pekerjaan merupakan salah satu masalah yang tidak boleh dinafikan dan berlaku di kalangan setiap individu yang bekerja. Tekanan kerja juga berlaku tidak mengira jawatan dan profesion. Oleh yang demikian, kajian adalah untuk mengkaji prevalence, tekanan, kebimbangan dan kemurungan dalam kalangan pekerja penjagaan kesihatan di Jabatan Kecemasan Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat Johor. Kajian ini dijalankan secara kuantitatif melalui soal selidik yang akan dilakukan kepada tenaga kerja kesihatan di unit kecemasan Hospital Sultanah Nora Ismail. Kesihatan mental yang merangkumi emosi, psikologi dan kesejahteraan sosial telah menjadi kebimbangan apabila seseorang itu berkembang menjadi gangguan yang seterusnya membawa kepada kehilangan kesihatan dan kefungsian. Bilangan orang yang menderita penyakit ini semakin meningkat di seluruh negara. Tekanan pekerjaan ataupun stres dalam pekerja merupakan sebuah masalah yang berpunca daripada sistem pekerjaan. Tekanan bersifat negatif dari segi emosi, fizikal dan mental adalah faktor utama berpotensi mengganggu keharmonian dan kualiti hidup pekerja. Kesan hidup yang mendesak pekerjaan sosial akan melahirkan sebuah tekanan yang akan menghantui kehidupan mereka. Menurut World Health Organization (WHO), kemurungan adalah gangguan mental yang biasa dicirikan oleh kesedihan yang berterusan dan kehilangan minat dalam aktiviti yang biasanya dinikmati oleh orang ramai, disertai dengan ketidakupayaan untuk menjalankan aktiviti harian selama sekurang-kurangnya 2 minggu. Kesihatan mental yang merangkumi emosi, psikologi dan kesejahteraan sosial telah menjadi kebimbangan apabila seseorang itu berkembang menjadi gangguan yang seterusnya membawa kepada kehilangan kesihatan dan fungsi. Matlamat kajian adalah untuk mengkaji prevalence tekanan, kebimbangan dan kemurungan dalam kalangan pekerja penjagaan kesihatan di Jabatan Kecemasan Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat. Pengiktirafan awal adalah penting untuk mengelakkan berlakunya kecacatan di sebuah organisasi. Okey, seterusnya saya akan menyerahkan perbincangan ini kepada ahli kumpulan kami yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pengajar saya dan rakan-rakan. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan daripada tajuk kajian kami, iaitu untuk mengkaji prevalence, tekanan, kebimbangan dan kemurungan dalam kalangan pekerja penjagaan kesihatan di Jabatan Kecemasan Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat Johor. Berikut adalah pengenalan kajian ini. Tekanan kerja ataupun stres pekerjaan berpunca daripada sistem pekerjaan. Dasar buruh negara iaitu tripartisma diwujudkan polisi antara kerajaan, majikan dan pekerja. Ini adalah bertujuan untuk menjaga keharmonian, mewujudkan individu ataupun staf yang terlatih dan berkemahiran, meningkatkan kualiti dan menaik taraf sikap pekerja.
Berikut adalah latar belakang kajian. Di Jabatan Kecemasan terdiri daripada prahospital ataupun ambulans, perkhidmatan ambulans, triage, resusitasi, komprehensif dan lain-lain. Prahospital iaitu merujuk kepada primary care ataupun pre-hospital care. Triage pula adalah zoning ataupun mengklasifikasi pesakit ataupun kes-kes yang boleh menunggu ataupun yang memerlukan rawatan segera. Resusitasi iaitu mengklasifikasi untuk kes iaitu zon kritikal, separa kritikal dan rehabilitasi. Komprehensif dan lain-lain pula iaitu merujuk kepada Asma B, Pusat Crisis Center OSCC, pengurusan bencana dan pesakit luar. Seterusnya adalah latar belakang. Menurut Zafir dan Fazilah pada 2016, kajiannya menunjukkan tekanan yang meningkat di tempat kerja adalah berpunca disebabkan oleh kemajuan ke arah era globalisasi. Terdiri daripada fenomena perubahan dalam masyarakat, kemajuan teknologi, ketersediaan sumber dan struktur sosial untuk mencapai keuntungan yang optimum ataupun kelebihan daya saing yang berdaya tahan. Menurut Arsenal 2017 dan Nesperia Campuzano 2017 juga, iaitu pekerja penjagaan kesihatan sentiasa terdedah kepada tahap kesihatan terhadap tahap tekanan yang tinggi, terutamanya pada bidang profesional jabatan kecemasan, disebabkan oleh tanggungjawab kerja dan tekanan-tekanan yang lain. Azevedo BDS pada 2017 mengatakan bahawa tekanan akan menyebabkan keletihan dan prognosis kesihatan yang tidak baik. Begir 2017 menyatakan bahawa tekanan menurun kepada anxiety dan seterusnya menyebabkan gangguan fizikal dan psikologi. Biasanya terjadi kepada jenis perkhidmatan penjagaan kesihatan seperti inilah. Seterusnya adalah penyataan masalah, iaitu konteks kajian terdahulu menyatakan dan membuktikan bahawa tekanan kerja boleh mempengaruhi tahap kesihatan seseorang. Pada peringkat luar negara, mencatatkan lebih kurang 450 juta pekerja menghidap kemurungan yang kronik hasil daripada tekanan kerja. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyatakan bahawa tekanan kerja boleh menyebabkan penyakit. Kesihatan dan mobiliti kemasan menunjukkan pada tahap keseluruhan data yang diperolehi, 20% tahap kemurungan disebabkan oleh tekanan kerja. Pada 26 Disember 2018, Esrawani, majikan melaksanakan sistem petunjuk prestasi utama iaitu KPI. Menurut Nordin 2019, mengukur KPI ini adalah untuk mengukur dan menilai tahap kemajuan pekerja di tempat kerja. Pihak organisasi melaksanakan sistem KPI iaitu sistem pengukuran yang mudah dan berkesan. Produktiviti organisasi itu bergantung kepada tahap kualiti kerja lah. Semakin baik tahap kualiti kerja, semakin baik KPI semakin tinggi ataupun meningkat tahap kualiti pekerja itu. Pelaksanaan KPI yang tidak mengikut ataupun tidak sesuai dengan persekitaran kerja akan memburukkan lagi keadaan, iaitu peningkatan lagi tahap dan tekanan yang dialami dan boleh menyebabkan wujud kesan akhir seperti penurunan kesihatan, penyakit kronik, masalah psikologi dan seterusnya boleh menyebabkan kematian. Akhirnya semua pihak pasti merasakan impak atas dari kegagalan dalam menjana tekanan akibat daripada program KPI yang tidak berjaya.
Menurut Nora Azini Abidin pada 2013, mereka yang terlibat di dalam bidang perubatan seperti doktor, penolong perubatan, jururawat lebih cenderung untuk mendapat tekanan di tempat kerja. Mereka terpaksa memberikan komitmen yang tinggi dan terikat dan kadang-kala terpaksa mengabaikan keperluan diri dan keluarga. Dan akibatnya memudaratkan kesejahteraan individu itu sendiri dan kesihatan rakan sekerja dan keluarga. Seterusnya akan dibentang oleh kawan saya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan saya yang seperti tadi. Okey, saya Muhammad Taufik Mahmud Saleh. Hari ini ingin membentangkan berkenaan dengan masih lagi dalam bab 1 lah, objektif kajian. Okey. Untuk objektif kajian ini, objektif kajian ini merupakan salah satu perkara yang sangat penting lah dalam sesuatu penyelidikan yang ingin dilakukan lah. Okey. Sebab apa dia penting adalah ia adalah satu matlamat khusus dalam proses penyelidikan. Selain ia memberi panduan secara tuju dalam sesuatu kajian. Untuk objektif kajian kita ini, kita terbagi kepada dua lah, objektif umum dan juga khusus. Bagi objektif umum, kajian yang kami jalankan adalah untuk mengenal pasti masalah tekanan, kerisauan dan kemurungan di kalangan petugas kesihatan di Jabatan Kecemasan khususnya di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Bagi objektif khusus pula adalah untuk menerangkan ciri sosiodemografi di kalangan pekerja penjaga kesihatan. Sosiodemografi itu macam umur, jantina, tahap pendidikan yang mana memberikan kesan ketak kepada seseorang individu dalam masalah tekanan, kerisauan ataupun kemurungan lah. Untuk objektif khusus pula yang kedua, untuk menepasi masalah tekanan, kerisauan dan kemurungan di kalangan petugas kesihatan di Jabatan Kecemasan, khususnya Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Okey. Seterusnya kita pergi ke bab 2 lah, iaitu tinjauan literature. Okey, tinjauan literature ini pun salah satu perkara yang penting kerana tinjauan literature ini merupakan satu analisis kajian terdahulu yang mana boleh membantu dalam memberi panduan dan boleh digunakan pakailah dalam kajian yang baharu yang akan dijalankan kelak lah. Okey. Menurut pandangan Armani Dahaman 2011, tinjauan literature merupakan satu ulasan jurnal, buku proceeding ataupun penyelidikan lepas lah macam tesis ke apa ke yang digunakan sebagai panduan kepada penyelidik baharu untuk menyelidik sesuatu kajian. Okay, untuk tinjauan literature ni ada kajian lepas dan kajian lepas terbagi kepada dua lah, iaitu termasuk kajian tempatan di dalam negara kita dan juga kajian luar negara yang dijalankan di luar negara. Berbalik kepada kajian yang kita jalankan iaitu tentang prevalence tekanan, kebimbingan, kemungkunan dalam kalangan pekerja kesihatan. Okey, berdasarkan definisi Kamus Oxford, tekanan adalah kebimbangan yang berpunca dari masalah yang dihadapi oleh seseorang dalam kehidupan mereka. Tekanan merupakan reaksi terhadap persekitaran dan keadaan sekeliling, macam terlalu banyak berfikir serta banyak masalah yang perlu diselesaikan oleh seseorang lah. Itu boleh menjadikan penyebab sesuatu tekanan. Okay, menurut laporan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO pula, meramalkan bahawa tekanan di tempat kerja boleh menjadi salah satu punca masalah kesihatan manusia menjelang tahun 2021. Okay. Kongres Kesihatan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam pula iaitu daripada QPAX menjelaskan pada tahun 2018, lebih 21,000 pekerja akan bersalah awal akibat masalah tekanan kerja. Menurut Simon Freud pula, tekanan dan kebimbangan amalan berkait rapat. Pekerja yang mengalami kebimbangan berbentuk realiti moral lazimnya akan berada dalam keadaan tertekan seperti macam denyut jantung yang laju, perpeluhan, menggigil serta kecut perut lah. Itu merupakan salah satu tanda kebimbangan ataupun tekanan. Untuk bahagian kajian tempatan, terdapat 4 yang kami ambil kajian mereka untuk jadikan panduan kami lah. Antaranya nombor 1, menurut kajian oleh Aris et al. Untuk kajian tempatan 2012, kajian mengenai stres dalam perkhidmatan awam, iaitu impaknya kepada prestasi dan kesejahteraan pegawai awam seramai 2,807 orang responden yang telah terpilih daripada kajian inilah. Okey, analisis kajiannya mendapati tahap tekanan kaki tangan awam pada tahap sederhana dan punca utama yang di pertengah adalah faktor intrinsik.
struktur organisasi adalah menjadi punca utamalah dalam tekanan mereka. Lepas itu untuk Kairobariah 2003, kajiannya adalah dalam mengenal pasti hubung kait tekanan kerja dengan aspek kepuasan kerja dan strategi daya tindak dengan aspek kesihatan mental dan fizikal di kalangan jururawat hospital swasta. Dapatan daripada kajian ini, diorang menunjukkan tidak terdapat perbezaan tekanan kerja di kalangan jururawat hospital dari segi taraf akademik maupun pengalaman bekerja. Untuk daripada kajian T 1998, kajian tentang faktor tekanan di antara pengurus dan eksekutif di tempat kerja mendapati jangkaan tinggi. Struktur organisasi yang tegar dan birokrasi merupakan punca utama lah ahli-ahli mereka diberi tekanan kerja dalam organisasi. Dari yang keempat pula, kajian tempatan daripada Narima 2013, kajian berkenaan dengan hubungan kait di antara tekanan kerja dengan kepuasan kerja dan kesannya terhadap strategi daya tindakan jururawat hospital kerajaan dan juga swasta. Seramai 160 orang dalam kajiannya daripada hospital kerajaan dan juga swasta lah. Kajian ini bertujuan untuk melihat perbezaan tekanan kerja mengikut taraf perkahwinan, taraf pendidikan, umur serta tempoh bekerja lah. Ini macam sosio-demografi itulah. Dapatan kajian yang didapati oleh Narima menunjukkan tiada hubung negatif di antara tekanan dan kepuasan kerja. Kajian ini juga menjelaskan bahawa tidak terdapat perbezaan tekanan kerja mengikut taraf perkahwinan, akademik maupun tempoh bekerja. Bagi kajian luar negara pula, daripada Sue, Donald and Cooper 1996, kajiannya mendapati peratusan yang tinggi di kalangan 340 subjek mempersepsi tekanan kerja yang tinggi. Faktor intrinsik dalam pekerjaan adalah punca tekanan utama yang mereka dapatilah daripada kajian mereka. Faktor persekitaran juga merupakan faktor utama yang beramal kepuasan kerja, kesihatan mental dan fizikal. Faktor hubungan antara kepuasan kerja, kesejahteraan mental, fizikal di kalangan pekerja Cina didapati menyokong dapatan kajian barat. Manakala untuk kajian Rees dan Cooper pula 1992 turut menjalankan kajian tentang tekanan kerja dalam kalangan 1176 pekerjanya dari pelbagai jenis pekerjaan di sebuah institusi kesihatan di United Kingdom. Kajian ini membandingkan kumpulan pekerja bukan bidang kesihatan ini mendapati tekanan yang kerja yang tinggi dialami oleh sekumpulan pekerja, tetapi skor yang rendah bagi tingkah laku jenis ini menyebabkan kecenderungan individu menggunakan strategi daya tindak dengan lebih kerap dalam mengendalikan tekanan. Tambah pula, subjek didapati lebih bersifat lokus kawalan luaran dan melaporkan kesihatan mental dan fizikal yang tinggi dan kepuasan kerja yang rendah. Manakala menurut kajian Cooper dan Marshall 1978 telah mengenal pasti 40 faktor berkaitan yang dikelompokkan kepada 6 kategori punca tekanan di tempat kerja lah. Okey, salah satunya adalah faktor intrinsik dalam pekerjaan termasuk kesihatan kerja seperti permintaan terhadap tenaga fizikal, tugasan yang berulang-ulang dan organisasi yang berkonseptualkan sebagai kekaburan peranan, konflik peranan, tanggungjawab terhadap orang lain, kurang rasa tanggungjawab, kurang sokongan daripada pihak pengurusan itu sendirilah. Yang kedua adalah hubungan di tempat kerja, perkembangan kerja, struktur dan iklim organisasi, punca tekanan kerja di luar organisasi seperti masalah keluarga, krisis hidup, masalah kewangan, konflik di tempat kerja dan tuntutan keluarga. Selain itu, yang keenam adalah ciri-ciri individu itu sendirilah. Fokus khusus kepada perbezaan personaliti di antara individu yang mengalami tekanan yang rendah ataupun tinggi. Untuk tinjauan literature yang terakhir, iaitu tinjauan literature dari luar negara, kajian yang dijalankan oleh Martin Lusford ataupun Tom Water dan juga Tom Water 2004, mereka menjalankan kajian mengenai tekanan di kalangan pekerja profesional di bidang pembinaan, memfokuskan kepada sama ada wujud perbezaan tekanan dan punca tekanan kalangan pekerja lelaki dan wanita dalam bidang pembinaan, iaitu dalam bidang yang samalah mereka. Okey, alat uji yang dilakukan yang digunakan adalah Occupational Stress Indicator OSI. Hasil kajian kajian ini adalah pekerja lelaki mengalami tekanan yang lebih tinggi berbanding pekerja perempuan. Kajian ini menunjukkan walaupun terdapat persamaan punca tekanan di antara dua jantina ini, namun terdapat juga perbezaannya. Sebagai contoh, pekerja lelaki menganggap keadaan seperti berani mengambil risiko
kesan-kesan dari kesilapan yang dilakukan, pertindihan tugas dan perkembangan kerjaya sebagai punca tekanan. Manakala wanita pula, keadaan seperti peluang untuk perkembangan diri, kadar gaji, perlu berfikir idea-idea baru dan terpaksa bekerja di luar daerah merupakan punca tekanan yang tinggi oleh wanita itu sendiri. Okey, itu sajalah yang saya ingin sampaikan di bab 2. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Isma bin Baharudin dari Johor Bahru Learning Center. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tentang kertas penyelidikan. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Elias selaku pengajar kami kerana membimbing kami sehingga dapat mampu menghasilkan kertas cadangan mengenai tajuk tentang prevalence tekanan, kebimbangan dan kemurungan dalam kalangan pekerja penjagaan kesihatan di Jabatan Kecemasan Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat, Johor. Hari ini saya akan menerangkan mengenai bab 3 iaitu metodologi kajian. Metodologi kajian ini saya bahagikan kepada 11 poin. Yang pertama iaitu definisi, yang kedua pengenalan, yang ketiga reka bentuk, yang keempat kaedah kajian. Kaedah kajian ini terbahagi kepada 4 poin iaitu kawasan kajian, tempoh kajian, populasi kajian, kaedah pensampelan. Poin yang kelima iaitu instrumen kajian, yang keenam prosedur pengumpulan data, yang ketujuh analisis data, yang ke-8 belanjawan dan garis masa, yang ke-9 pertimbangan etika, yang ke-10 kerangka konseptual dan yang ke-11 rujukan yang saya dapatkan untuk menghasilkan metodologi kajian. Poin yang pertama iaitu definisi metodologi. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, metodologi bermaksud arahan dan peraturan yang dipatuhi secara konsisten dalam sesuatu aktiviti, disiplin atau situasi tertentu. Menurut analisis, teori dan metodologi iaitu Rose pada tahun 2005, metodologi yang digunakan untuk bidang pengajian dalam pengajian, ia memerlukan analisis teori tentang kaedah dan tanggapan yang berkaitan dengan korpus maklumat tertentu. Maka, dalam kajian ini, kaedah kajian kuantitatif digunakan untuk mengkaji hubungan antara elemen interpersonal, faktor peribadi, faktor fizikal, faktor beban kerja dan tekanan di tempat kerja. Data utama ni untuk kajian kuantitatif ini dikumpul menggunakan kaedah tinjauan untuk menentukan perkaitan antara beban kerja, fizikal dan jumlah tekanan kerja yang dialami oleh profesion kesihatan. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Apa itu pengenalan metodologi? Pengenalan ia adalah penyelidikan merupakan satu proses untuk menyelesaikan sesuatu masalah melalui pertama perancangan, yang kedua pengumpulan, yang ketiga penganalisan dan yang keempat pentafsiran data. Kemudian kita pergi juga kepada reka bentuk. Apa itu reka bentuk? Reka bentuk kajian ini adalah menggunakan kajian ke rata rentas iaitu cross-sectional yang berbentuk kajian secara deskriptif dan juga kuantitatif. Poin yang keempat iaitu kaedah kajian. Kaedah kajian ini banyak sikit iaitu dia terbahagi kepada 4 benda: kawasan kajian, tempoh kajian, populasi kajian dan juga kaedah pensampelan. Okey, kita pergi yang pertama iaitu kaedah kajian dari segi kawasan kajian. Kajian ini akan dijalankan di Jabatan Kecemasan Hospital Sultanah Nora Ismail, HSNI Batu Pahat, Johor Bahru, merupakan sebuah hospital rujukan di daerah Batu Pahat. Yang kedua itu tempoh kajian. InsyaAllah kajian ini akan dijalankan bermula 1 September pada tahun ini 2022 sehingga 1 Mac 2023 pada tahun hadapan. Populasi kajian pula ialah petugas kesihatan di Jabatan Kecemasan Hospital Sultanah Nora Ismail ini yang berjumlah 100 orang. Tak kisah dia tu pembantu perubatan ke, doktor ke, PPK ke, farmasi ke, ini dikira petugas kesihatan, kita akan ambil kira dia akan sebagai populasi kajian. Kaedah pensampelan iaitu kaedah pensampelan yang mudah. Sampel akan diambil mengikut kesesuaian penyiasat berdasarkan pegawai pada hari tersebut. Ini kita akan tengok dari segi kriteria dia pemilihan. Dia terbagi pada dua iaitu kriteria inklusif dan juga kriteria pengecualian.
Kriteria inklusif adalah warga negara Malaysia semestinya. Poin yang kedua adalah petugas di Jabatan Kecemasan Batu Pahat itu sendiri. Poin yang kedua adalah kriteria pengecualian. Pengecualian bermaksud pertama, petugas itu bercuti dan yang kedua, petugas itu tidak hadir bekerja. Seterusnya kita tengok dari segi instrumen kajian. Apa itu instrumen kajian? Itu poin yang kelima. Instrumen penyelidikan adalah pada tiga, iaitu data sosial demografi. Ciri sosial demografi yang merangkumi umur, jantina, bangsa, etnik, agama, status perkahwinan dan pendidikan serta sejarah keluarga yang mengalami kemurungan dan komorbiditi lain. Poin yang kedua adalah skala tekanan kebimbangan, kemurungan DAS 21. Menurut DAS 21 Levy-Bond dan Levy-Bond 1995, DAS 21 adalah alat penyaringan laporan diri. Ia mengukur keamatan perasaan berdasarkan 3 subskala kebimbangan DAS A, kemurungan DAS D dan tekanan DAS S. Jumlah skor DAS dikira daripada 3 skor subskala item yang dinilai pada skala 4 mata, iaitu daripada 0, iaitu tidak terpakai kepada saya, hingga 3 digunakan untuk saya sangat banyak atau kebanyakan masa. Ketekanan dalaman yang kuat dengan alfa per kali kompres bersebanyak 0.94 jumlah DAS, 0.58 DAS D, 0.83 DAS A dan 0.92 DAS S. Dengan arti kata lain, DAS ni terbagi pada 3 benda, iaitu DAS A, DAS D dan juga DAS S. Dan tiga-tiga nilai ni kita akan tengok dari segi perpulahan dia. Poin yang ketiga pula adalah DAS 2. 1. Iaitu versi Bahasa Malaysia Ramli Musa 2007. Ialah DAS soal selidik DAS 2. Versi Bahasa Melayu yang boleh dipercayai makna dan kandungan DAS asal dan pelihara dengan baik. Nilai alfa kompres. Masing-masing 0.84, 0.74 dan 0.79, iaitu kemurungan, kebimbangan dan tekanan. Ini mungkin tidak faham dari segi penerangan dia, tapi kita akan tunjuk contoh soalan yang kita akan tanya kepada mereka dan juga dari segi pengiraan bagaimana. Okey, poin yang seterusnya adalah, ini adalah contoh pemarkahan DAS 21. Okey, dari segi pengiraannya adalah markah pemotong yang disyorkan untuk label keterukan konvensional, norma, sederhana, teruk adalah seperti berikut. Markah pada DAS 21 perlu didarab dengan 2 untuk mengira skor akhir. Maksudnya, dari segi dispress, dia akan jawab, norma dia berapa, mild berapa, moderate berapa. And then, skor akhir dia adalah kita akan darab dengan 2 dan kita akan tengok apa itu perpulahan yang diorang akan dapat. Seterusnya adalah soal sidik kaji selidik yang berbentuk close-ended, terbahagi pada 2 bahagian. 6 soalan berkaitan sosial demografi di bahagian A, 20 soalan dalam bahagian B berkaitan dengan pengetahuan responden. Bahagian B pula mempunyai 2 pilihan jawapan, iaitu ya atau tidak. Ini adalah segi sampel question yang kita akan kaji selidik petugas kesihatan di Kecemasan Hospital Sultanah Noor Ismail, Batu Pahat, Johor. Seterusnya adalah kita akan prosedur pengumpulan data. Bagaimana kita dapat data adalah melalui tadi itulah instrumen kajian. Dan kita akan kumpul data. Macam mana konsep kita kumpulkan data, iaitu data ni dia akan dikumpulkan setelah mendapat kelulusan pihak universiti. Kebenaran akan diperolehi daripada pentadbir Hospital Sultanah Noor Ismail, iaitu pengarah hospital lah. Responden akan dikenal pasti daripada petugas kesihatan Jabatan Kesihatan Kecemasan Hospital. Mereka yang memenuhi kriteria akan dimaklumkan dan diterangkan berkenaan kajian tersebut sebelum memberi kebenaran. Borang soal selidik yang mengandungi 2 bahagian, iaitu data sosial demografi dan juga soal selidik yang telah disahkan akan diadakan untuk dijawab oleh responden. Petugas kesihatan juga akan diberi taklimat mengenai kajian untuk mendapatkan persetujuan mereka sebelum mengikuti kajian. Sebarang pertanyaan adalah dialu-alukan semasa proses menjawab soalan. Maksudnya akan dibagi pada 2 bahagian, iaitu data sosial demografi dan juga soal selidik. Jadi sebelum kita bagikan kertas soal pada mereka, kita akan bagi penerangan dulu. Andai kata mereka tak faham, mereka akan tanya direct pada kita. Seterusnya, poin yang ketujuh itu analisis data. Analisis data macam mana? Analisis data ni, data yang dikumpulkan melalui set soal selidik. Telah diperiksa dan menggunakan
Statistical Package for Social Science SPSS version 25. Hasil yang diangkakan akan dibentangkan dalam jadual dummy. Analisis deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan taburan kemurungan dalam kalangan subjek. Min dan sisihan piawai digunakan untuk pemboleh ubah sejajar kekerapan dan peratusan bagi pemboleh ubah kategori. Keadaan ini digunakan untuk bagi memudahkan proses analisis data yang diperolehi dengan tepat dan dapat menjimatkan masa. Betul. Apabila kita menggunakan SPSS ni, kita akan dapat tahu dan dia akan auto kira dalam jadual dummy tu. Okey, nanti result akhir tu baru kita akan tunjuk macam mana. Ini dari segi penerangan sahaja. Okey. Carta aliran kajian. Carta aliran kajian ni adalah yang pertama, macam mana kita nak bagi soal sedikit kepada petugas. First kali, macam biasa kita dah mentionkan awal-awal, iaitu mendapat kelulusan daripada pihak pengarah hospital. Dari segi Jabatan Kecemasan Hospital Sultanah Nora Ismail itu sendiri. Yang ketiga, petugas kesihatan yang layak menjawab. Iaitu dari segi kriteria yang kita mention tadi. Pertama, warga negara Malaysia. Yang kedua adalah dia hadir untuk bekerja. Kemudian dia akan jawab soal selidik. Sebelum jawab soal selidik, kita akan bagi penerangan. Seterusnya adalah kita kumpul data dan last sekali adalah keputusan. Itu adalah carta aliran kajian kita. Poin yang ke-8 adalah belanjawan dan garis masa. Ini sangat penting sebab dari segi kita nak proses, kita nak photostat segala kertas-kertas semua, kita perlukan belanjawan dan juga tempoh kita jalankan kajian ini. Dari segi perancangan belanjawan dan garis masa, okey, kita tengok yang pertama dari segi pengangkutan. Pengangkutan harga RM100, borang soal selidik RM70, analisis data RM50, alat tulis penting RM50, total dia adalah RM270. Dari segi garis masa pula adalah kita kan start pada September 2022. Iaitu penyediaan proposal, analisis proposal. Maksudnya kita dah complete pada bulan 9 tahun 2020. Nanti pada Oktober 2022 kita akan teruskan dari segi bab 1, bab 2, November, bab 3 dan bab 4, Januari 2 tahun 2023, bab 4 dan bab 5, Februari kita akan selesaikan bab 5 dan Mac ni kita akan hantar laporan kajian. Okey, poin yang ke-9 adalah pertimbangan etika. Pertimbangan etika itu apa? Okey, pertimbangan etika ini adalah kajian akan diteruskan hanya selepas mendapat kelulusan. Dengan kata lain, tak ada kelulusan kita tak akan buat kajian ini. Okey, kerana selepas itu memaklumkan kepada pentadbir ke Jabatan Kecemasan Hospital dan persetujuan diperoleh sebelum proses pengumpulan data. Pengumpulan data tidak akan dimulakan melainkan kelulusan diperolehi. Betul. Lebaran maklumat berkenaan kajian akan diedarkan. Nama dan pengenalan subjek akan dikaitkan dengan nombor pengenalan kajian. Nombor ini akan digunakan pada helaian data dan dimasukkan ke data pangkalan data. Responden menunjukkan simptom kemurungan akan dirujuk ke klinik kesihatan berhampiran untuk penilaian dan intervensi selanjutnya. Maksudnya selepas kita dapat data dari segi dia depression ke, murung ke, bimbang ke, kalau rendah, bawah pada yang kita target, kita akan buat surat rujukan untuk dirujuk kepada klinik kesihatan. Tapi bukan kita buat, itu doktor pegawai perubatan yang akan buat. Okey. Dari segi kerangka konseptual, apa itu kerangka konseptual? Okey. Kerangka konseptual ni maksudnya kalau orang tu memang ada depresi, kita akan tengok dari segi yang pertama adalah social demografi. Kita akan tengok dari segi umur dia, jantina dia, bangsa dia, tahap pendidikan dia, status perkahwinan dia, agama dia macam mana. Okey. Seterusnya adalah sejarah perubatan. Adakah keluarga dia mempunyai penyakit kronik? Adakah juga keluarga dia mempunyai sejarah keluarga yang mengalami kemurungan? Macam itulah kerangka konseptual. Kita akan tengok satu-satu. Bukannya kita main tuduh je. Okey, orang ni kau ada tekanan. Tidak. Kita akan nilai apa yang base pada yang kita dah buat kajian semua ni. Apa yang kita dah senaraikan semua. Seterusnya adalah last sekali adalah rujukan. Dari mana saya dapatkan rujukan ini adalah yang ni. Itu yang pertama ialah Abidin. Itu faktor-faktor mengaruhi tekanan kerja di kalangan jururawat. Kemudian occupational justification. Ini semua rujukan-rujukan daripada tahun yang terbaru lah. 2013, 2015, 2017, 2018 dan latest adalah 2020. Ini adalah rujukan-rujukan yang saya jadikan sebagai
saya punya kajian. Okey, itu sahaja dari segi metodologi kajian bab 3. Metodologi kajian bab 3. Sekian, terima kasih.